dengan nyawa, dengan harta, dengan tenaga, dengan apa saja, ataupun hari ini kita nak buat haji, ataupun hari ini kita nak buat apa sahaja, istilah semua tu berdasarkan kepada iman dan percaya kita kepada Allah dan Rasul. Mestilah semua benda yang kita buat itu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa hari ini orang nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah? Saya ambil mukadimah ni pasal ini season orang pergi haji. Pasal apa orang nak pergi haji? Pasal apa orang nak pergi umrah? Tak ada jawapan lain melainkan kerana apa hal yang kita sanggup bersusah payah, himpun duit, pekin belanja, bersabar dengan kesusahan dalam tempoh 50 hari nak buat haji. Pasal apa kita sanggup susah payah semua ni? Pasal apa kita sanggup susah payah? Semata-mata kerana nak sampai di Mekah, nak pusing Kaabah 7 orang. Pasal apa kita susah payah nak pergi berlari di antara Safa dan Marwah? Pasal apa kita yang sanggup bersusah payah pasal apa kita sanggup nak susah payah nak bertolak daripada Arafah ke Muzdalifah tengah-tengah malam? Kita nak pergi ke Mina dengan segala susah payah di Mina, dengan pancok susah, dengan segala-galanya susah. Buat apa kita sanggup bersusah payah kerana nak pergi melontak di Jamrat? Pasal apa kita sanggup susah payah nak menanggung kesabaran dengan pantang larang di dalam ihram? Pasal apa kita sanggup buat semua benda ni? Pasal kita beriman dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada satu jawapan lain. Lagi baik kita pergi Venice, lagi baik kita pergi Sydney, kita pergi Perth, kita pergi Shanghai, kita pergi Guangzhou, kita pergi shopping, kita pergi makan angin, lagi baik daripada kita pergi simpan duit susah payah kerana semata-mata kerana nak pergi cari susah kerana ibadat haji dan umrah. Tapi semua orang Islam ada ingat dalam hati, nak pergi setidak-tidaknya sekali, nak pergi jak bumi Makkah, nak buat haji. Kerana apa? Kerana itu perintah Allah. Kerana apa? Kerana kita ada iman, kita ada percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man hajja lillah, siapa yang pergi ke Mekah buat haji kerana Allah. Bukan pasal nak ambil title haji, bukan kerana takut orang kata dia ni duit ada, hidup senang tapi tak pergi buat haji lagi. Bukan kerana tu semua, tapi dia pergi kerana Allah. Memang dia duk azam, memang dia duk simpan dalam hati dia, satu hari dia nak pergi buat haji. It's a matter of time, cepat atau lambat, tapi hati sudah simpui nak pergi buat haji. Kalau sekiranya dia dapat peluang pergi buat haji ini, Nabi kata, man hajja lillah, siapa yang pergi buat haji kerana Allah, falam yarfuth, dalam tempoh 50 hari dia ada di sana, dia tidak bercakap kotor, dia kontrol diri dia betul-betul. Masa dia ada di Makkah, di Madinah, di Al-Haramain ini, dia kontrol diri dia betul-betul.
dia tidak buat rafath, dia tidak buat benda cakap kotor, dia tidak cakap lucah, dia tidak bercakap gurau senda yang tak ada faedah, dia tidak buat benda yang lara. Walam yafsuq, dan tidak buat fasik, tidak buat benda jahat, tidak tipu orang, tidak tipu tu Arab yang duk menyaga, tidak sakitkan hati Bangladesh yang duk buat kerja di Masjidil Haram. Dia pastikan diri dia tidak buat fasik. Nabi kata raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia balik selepas 50 hari di sana, dia balik, dia bersih daripada dosa, seperti satu budak baru beranak daripada perut mak. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dapat peluang buat haji adalah satu benda cukup besar. Yang benda ni kalau sekiranya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita rugi sangat-sangat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, qultu ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinna ahsana al-jihad wa ajmalah al-hajj, hajjun mabrur. Faqalat Aisyah, fala ad'u al-hajj ba'da إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata satu hari dia kata ke Nabi, Aisyah kata dekat Nabi, dekat suami dia, dia kata ala naghzu wa nujahidu ma'akum. Aisyah ni, dia isteri Nabi, dia tahu macam mana susah payah Nabi, dia rasa semangat sangat untuk turut serta bersama dengan Nabi dalam setiap saat dan ketika. Aisyah kata dekat Nabi, ala naghzu wa nujahidu ma'akum, boleh tak boleh kami orang perempuan ni nak ikut sama pergi perang dan berjihad bersama dengan orang lelaki-lelaki semua? Aisyah ni satu perempuan tapi begitu semangat dia. Dia kata dekat Nabi, ala naghzu, naghzu orang sebut ghazwah, ghazwatu badrin, ghazwah maksudnya perang, naghzu kami nak pergi perang. Aisyah kata ala naghzu wa nujahidu ma'akum, ya Rasulullah, boleh tak boleh kami orang perempuan nak ikut sama pergi perang bersama dengan orang lelaki-lelaki? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lakinna ahsanal jihad wa ajmalahu al-hajj. Nabi kata untuk orang perempuan, tak sedok ingat nak pergi perang macam orang lelaki-lelaki. Untuk orang perempuan, sebaik-baik jihad dan secantik-cantik benda yang dibuat oleh orang perempuan itu ialah fokus kepada al-hajj, fokus kepada buat haji. Nabi kata kat Aisyah, sudut fikir masalah nak angkat senjata, sudut fikir masalah nak pergi turun berjihad, nak tumpah darah, nak cedera parah dalam medan perang, Nabi kata itu bukan kerja orang perempuan. Tetapi hang sebagai orang perempuan, benda paling baik dekat hang, jihad yang paling baik bagi orang perempuan ini ialah al-hajju. Nabi kata kalau dapat peluang pergi buat haji, hajjun mabrur, dan make sure hang dapat haji mabrur. Tu sudah mimpi nak pergi buat kerja orang lelaki-lelaki buat, hang buat benda ni. Kalau dapat peluang, dapat satu opportunity untuk pergi ke Mekah musim haji, pergi buat haji, hang pastikan haji yang hang buat tu hajjun mabrur. Faqalat Aisyah, Aisyah bila dengar Nabi kata macam tu, kemudiannya Aisyah kata, fala ada'ul hajj ba'd idh sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, maka selepas daripada aku dengar Nabi kata orang perempuan ni yang paling bagus ialah tunggu peluang untuk pergi buat haji, bila dapat peluang tu pastikan haji itu mabrur.
Aisyah kata, lepas pada aku dengar Nabi kata macam tu, aku berazam untuk pergi buat haji without fail, tanpa miss 1 tahun pun. Pasal apa? Pasal aku dengar Nabi SAW kata jihad paling besar pada orang perempuan ialah kalau dapat peluang buat haji sampai dapat haji mabrur. Dia kata aku akan make sure selepas ni insya-Allah aku akan pergi buat haji tanpa miss 1 tahun pun. Tuan cuba tengok para sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi dan sebagainya, depa apa hak Nabi kata ni depa ambil serius. By hook or by crook depa akan buat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata antara satu umrah dengan satu umrah, dia menjadi kafarah, dia menjadi penebus dosa di antara keduanya. Satu orang dapat rezeki pergi umrah tahun 2014, balik umrah 2014, start dah saving, start simpan duit dah, sebab target dia 2016 nak pergi pula. Dia dah dapat satu rezeki pergi umrah, balik dia kunci dalam hati dia, lagi 2 tahun aku nak pergi lagi. Nabi SAW kata kalau orang macam tu di antara 2 umrah itu, Allah mengkifaratkan dosa dia. Kata ulama hadis, dosa itu dosa kecil. Dia dah pergi, dia dah balik, terus kunci satu azam lagi, dan buat satu planning, another 2 years aku akan pergi lagi, start saving duit, sebulan berapa duit nak simpan, berapa harga package dan sebagainya. Kalau dia jenis macam tu, jenis hati dia duk sangkut di Mekah, Allah mengkifaratkan dosa-dosa kecil dia in between 2 umrah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, qala rajul ya Rasulullah ayyul amal afdal, qal imanun billah wa tasdiq wa jihadun fi sabilillah wa hajjun mabrur. Qala ar-rajul aktharta ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falinul kalam wa badhlul ta'am wa samah wa husnu khuluq. Qala ar-rajul uridu kalimatan wahidah, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhab fala tattahimillaha ala nafsik, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, satu laki-laki jumpa Nabi, dia tanya Nabi, apakah amalan paling baik ya Rasulullah? Hadis yang kontennya ataupun matan dia sama ni diriwayatkan oleh ramai sahabat dalam berbagai situasi. Sahabat lain-lain tanya benda yang sama, dan jawapan Nabi ada yang sama, ada yang berbeza. Ini di antaranya, satu orang mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apakah amalan paling baik? Nabi jawab, imanun billah. Sama macam hak mula kita baca tadi. Nombor 1, iman kepada Allah, yang tu dulu. Setiap detik, setiap saat, setiap ketika, setiap tingkah laku, setiap langkah, setiap perbuatan yang kamu buat mesti kerana Allah. Wa tasdiq, Nabi tambah satu lagi, dan kamu mesti ada tasdiq,
membenarkan apa yang kamu dengar daripada Allah dan Rasul. Kamu dengar ayat Quran, mesti hati kamu tasdiq, ini ayat Quran, ini betul, ini mesti kena buat. Kamu dengar hadis Nabi, hati kamu mesti tasdiq, mesti kata ini apa yang Nabi kata, ini benar, aku mesti nak kena buat. Nabi kata yang pertama, imanun billah, kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, wat tasdiq, kamu mesti benarkan segala isi kandungan Quran dan hadis Nabi. Wa jihadun fi sabilillah, Nabi kata yang ketiga, mesti sanggup berjihad pada jalan Allah. Maksudnya atas nama Islam kamu sanggup apa saja. Kalau kamu perlu korban nyawa, mesti sanggup. Kalau kamu perlu keluar duit, mesti sanggup. Kalau kamu kena bagi tenaga, mesti sanggup. Kalau sekiranya itu kerana Allah. Wa hajjun mabrur, Nabi kata yang keempat, kalau dapat peluang buat haji, pastikan haji itu mabrur. Habis Nabi bagi tahu kat dia. Dia tanya Nabi, apakah amalan paling baik? Nabi beritahu 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba laki-laki ni respon kepada Nabi. Dia kata, aktsarta ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, banyak sangat. Ini nak kena ini. Dia tanya Nabi, Nabi bagi tahu dekat dia 4 benda, tiba-tiba dia kata balik dekat Nabi, aktsarta ya Rasulullah, awak banyak sangat. Dia jenis tak boleh serabut. Awak banyak sangat, abang satu sudahlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, Nabi kata tak apa, falinul kalam. Nabi kata kalau hak tadi rasa macam banyak, rasa macam tak mampu buat, rasa macam berat, alright, Nabi kata aku beritahu yang lain, falinul kalam. Nabi kata bila bercakap biarlah berlembut. Bila bercakap bukan dengan mak pak saja, bukan dengan abang kakak, dengan adik saja, bahkan dengan kawan-kawan, dengan jiran tetangga. Bila bercakap biarlah linul kalam, biar cakap tu bersopan. Wa badlut ta'am, Nabi kata amalan baik juga ialah kamu sanggup belanja orang makan. Badlut ta'am, kamu sanggup belanja orang makan. Kamu buat kenuri, kamu pergi kedai tengok orang makan, kamu tolong bayar untuk dia. Kamu nampak orang susah miskin, kamu panggil dia, beli satu bungkus makan bagi dekat dia. Kamu jamu orang makan. Wasamah, boleh baca simah pun boleh, Arab samah boleh, simah boleh, dua-dua pun boleh. Maksudnya apa? Sifat suka memberi maaf kepada orang. Nabi kata lebih kurang tu saya ambil kira sangat, lebih kurang. Kadang-kadang apakah sikit jadi dengan kita, dengan adik-beradik kita, dengan jiran tetangga kita, dengan kawan, lebih kurang maafkan. Tu saya simpan dalam hati, tu saya duk taram, tu saya benda ni menyusahkan kita. Mana ada satu manusia dalam dunia ni yang tak sakit hati? Mana ada? Nabi Muhammad pun disakitkan hati dia. Kalau manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disakitkan hati dia, kita siapa? Bila kita nak boleh jumpa satu keadaan di mana kita buat apa pun tak ada siapa kata apa, tak akan jumpa keadaan itu. Kita buat jahat, telahlah orang akan kata. Kita buat baik pun orang kata. So kalau semua benda kita nak ambil ingat, kita nak kutip, kita nak simpan dalam hati, mati. Maka Nabi SAW kata, kalau anak tahu apa amal baik yang boleh praktis, simah, adakan dalam diri hang sifat memaafkan orang. Wa husnu khuluq, Nabi kata, dan juga akhlak, biarlah baik. Qala ar-rajul, laki-laki ni bila dah Nabi bagi tahu benda tu dekat dia, dia kata dekat Nabi, uridu kalimatan wahidah. Dia kata, ya Rasulullah, tu pun susah, banyak, berat. Bagi tahu main dekat aku one word saja, kalimatan wahidah, bagi satu word saja dekat aku nak buat. Ni nak boleh dah ni. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, izhab. Nabi kata, hampi ya,
Hang pi tunggu lagi boleh sakit. Nabi kata dekat dia, izhab fala tattahimillaha ala nafsik. Nabi kata dekat dia, hang pi jangan hang duk tohmah ataupun buruk sangka kepada Allah. Nabi kata tu, Nabi tu habis marah lah tu, kalau cakap lagu tu habis marah lah. Nabi kata, hang pi hang jangan duk buruk sangka dengan Allah. Hang tanya aku soalan, aku dah jawab dekat hang, benda yang aku jawab tu yang Allah suruh. Kalau aku bagi tempat benda, tak boleh buat 4, boleh buat 1, pi buat 1. Jangan duk banyak cerita, kata hak ni banyak, hak ni berat, tak boleh. Nabi pekorang, bagi benda hak lagi ringan pun tak mau, duk habaq nak dak yang tu. Nabi kata, izhab, hang pi jangan hang buruk sangka dengan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah Islam dan itulah orang Islam. Islam satu agama cantik. Orang Islam ini yang banyak akai. Islam turun mai dekat kita ni elok dah. Kalau lagu Allah abang, lagu Nabi abang tu, lagu tu kita pegang buat cantik dah. Tapi yang kata orang Islam ni, dia tak ambil apa yang Nabi suruh, dia tak ikut apa yang Allah bagi tahu, dia nak buat bagi jadi kerosak. Dan benda ini dicerita oleh Nabi SAW kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang-orang yang dapat peluang, dapat rezeki. Pi haji ni rezeki. Orang-orang yang dapat peluang, dapat rezeki untuk pergi ke Mekah, untuk buat haji, pastikan dia dapat haji yang mabrur. Firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata dia, sesungguhnya rumah ibadat hak mula-mula Tuhan suruh bina di atas muka bumi ini ialah Baitullah. Rumah ibadat yang mula-mula, awwalu baitin. Rumah maksudnya rumah di situ rumah ibadat. Awal-awal rumah ibadat yang dibina di atas bumi, di atas globe kita duduk ni ialah Kaabah tu. Dan terletak dia di mana? Lallazi bi Bakkah. Allah tentukan di mana nak bina Kaabah tu. Bukan Nabi Ibrahim mimpi, bukan Nabi Ibrahim fikir, bukan Nabi Ibrahim punya akal, bukan. Allah yang tentukan di mana nak dibina rumah dia yang dikatakan Baitullah, rumah Allah itu. Allah tentukan spot mana nak dibina. Sudah Allah tentukan, sudah Nabi Ibrahim bina, Allah kata pula rumah itu mubarakan, rumah yang diberkati. Kaabah itu satu rumah Allah, satu Baitullah yang mubarak, yang diberkati. Wa hudan lil alamin, dan dia menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan sia-siakan peluang bila sampai di sana. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil bait 50 marrah kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa yang tawaf Kaabah 50 marrah, 50 kali. 50 kali maksudnya bukan 50 round. 50 kali maksudnya sekali 7 round. Sebab tidak cukup 7, tidak panggil tawaf. Komplit 7 pusingan, itu satu tawaf. Bila hadis Nabi SAW kata, man tafa bil bait 50 marrah, siapa tawaf Kaabah itu 70 kali. 50 makna dia apa? 50 kali 7. Maksudnya berapa? 350 rounds, 350 pusingan. Bang, siapa sampai di sana dan diisi masanya semasa di Mekah itu dengan tawaf sunat, lain daripada waktu sembahyang fardu, dia ambil peluang itu, pergi masuk dalam pusingan tawaf tu, tawaf sunat
7 pusingan kira 1, 7 pusingan kira 2, 7 pusingan kira 3. Dia boleh buat sampai 50 marrah, sampai 50 kali tawaf. Maksudnya 350 pusingan tawaf. Nabi kata apa? Tidak ada janji kepada orang ini melainkan kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia balik esok, dia bersih macam budak baru beranak perut mak. Nampak janji daripada Nabi SAW ini nampak besar sungguh. Pasal apa Nabi janji besar macam tu? Pasal Nabi tahu tak ramai orang buat. Tak ramai pun. Pergi umrah tiap-tiap tahun, pergi umrah selang setahun, tak buat pun. Tak buat pun. Duk melengkang di hotel gitu. Gagah-gagah sampai tengok, oh esok nak balik dah. Ingat-ingat balik berapa kali buat tawaf sunat? Allah, dan 2 kali. 2 kali. 7 orang dan 2 kali. Ada saja. Panas kot. Nanti balik. Maka Nabi SAW bagi janji yang macam tu punya besar. Pasal apa? Pasal nak motivate kita. Dia nak encourage kita, suruh kita pergi buat. Tapi kita ni ternyata tak payah nak motivate. Kita adalah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Istimewa Makkah ini dalam hadis riwayat daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أو كما قال حديث صحيح رواية الترمذي. Nabi SAW bersabda, Nabi kata ya Bani Abdi Manaf. Siapa dia? Bani Abdi Manaf ni siapa dia? Keturunan Nabi. Siapa mereka ni? Mereka ni Quraisy. Mereka ni orang yang mulia-mulia, asyraful qaum, orang-orang yang mulia yang dua ada di bumi Makkah. Mereka ni kontrol Makkah. Mereka kontrol. Seperti mana kunci Kaabah dipegang oleh Bani Syaibah. Bani Syaibah dia pegang kunci Kaabah daripada zaman Nabi, daripada zaman sebelum Nabi masuk dalam kota Mekah, daripada zaman kafir Quraisy pegang kekuasaan di Mekah sampailah Nabi masuk, Islam menguasai Mekah sampai hari ini. Kunci Kaabah dipegang oleh keturunan tu, keturunan Bani Syaibah. Dia pegang sampai hari ini pun. Kalau sekiranya pemerintah Saudi nak buat usulul Kaabah ni, nak pergi basuh Kaabah, mai raja ke, mai governor Mekah ke, mai apa ke, nak buka pintu tu, Bani Syaibah mai buka. Pasal apa? Pasal ikut macam mana yang dibuat oleh Nabi SAW. Bila Nabi masuk dalam kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah 8 Hijrah, Nabi daripada Madinah, Nabi mai kota Mekah, berlaku pembukaan kota Mekah. Nabi minta nak masuk semayang di dalam Kaabah. Nabi minta nak masuk semayang dalam Kaabah. Panggil Bani Syaibah. Mereka tak Islam. Mai wakil Bani Syaibah bawa kunci, buka pintu. Nabi masuk, Nabi semayang dekat rukun Yamani belah dalam. Lepas itu Sayyidina Ali jumpa Nabi. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, mintalah kunci itu biar aku pegang. Tuan-tuan, kemuliaan. Kemuliaan. Boleh pegang kunci Kaabah ni kemuliaan. Ali kata dekat Rasulullah, Rasulullah itu pak mentua dia, Rasulullah itu sepupu dia, Rasulullah itu dari segi darah, dari segi kekeluargaan sangat rapat dengan dia. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, minta kunci itu bagi saya pegang. Nabi kata, no, Bani Syaibah pegang. Kerana keputusan Nabi itu, Bani Syaibah rasa dia dimuliakan. Dia kafir, dia tak masuk Islam, tapi kerana keputusan Nabi itu, dia rasa proud, dia rasa dia dimuliakan. Manusia, tuan-tuan, manusia kalau kita hormat dia, kita bagi penghormatan pada dia, kita bagi pengiktirafan pada dia, kita puji dia, nama kata manusia ni meleleh hingga. Kena puji.
Nabi SAW satu orang manusia yang alim psikologi, akhlaknya sangat tinggi. Nabi kata dekat menantu dia, dekat sepupu dia, dekat Ali, orang yang bertanggungjawab bila wafat Nabi, menguruskan jenazah Nabi, orang yang turun dalam liang sambut jasad Nabi. Nabi cukup sayang dengan dia. Dia menikah pula dengan Fatimah, anak kesayangan Nabi. Nabi kata kat dia, no, kunci ini dipegang oleh Bani Syaibah. Ali kata, ya Rasulullah, mereka tak Islam. Nabi kata, no, Bani Syaibah akan pegang kunci ini. Sampai hari ini Bani Syaibah pegang. La Islam abilah. Kerana keputusan Nabi itu dijadikan sebab musabab kepada Islamnya Bani Syaibah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata kepada Bani Abdi Manaf, keturunan dia, Nabi kata, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a. Nabi kata, wahai Bani Abdi Manaf, wahai keturunan aku pesan satu benda. Jangan ada siapa daripada kalangan hampa ni yang memegang kekuasaan pemerintahan di kota Mekah. Jangan ada siapa daripada kalangan hampa ni yang cuba menegah ataupun melarang orang daripada tawaf ataupun sembahyang di dalam Masjidil Haram ini ayyata sa'atin sya'a. Tak kira waktu bila, jangan halang mereka sembahyang, jangan halang mereka tawaf. Daripada hadis ini dia ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama apa dia? Masjidil Haram tidak pernah ditutup seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada waktu kunci, ada waktu dia buka. Masjid Haram terbuka sentiasa. Pasal apa? Pasal hadis ini. Masjidil Haram ini juga dia ambil faham daripada hadis ni. Apa dia? Duduk di Masjidil Haram ini tidak ada waktu haram. Kalau di lain tempat dia ada waktu lepas subuh haram sembahyang, waktu tengah hari rembang haram sembahyang, waktu lepas asar haram sembahyang, kecuali sembahyang bersebab. Tapi untuk Masjidil Haram, bila masa pun sembahyanglah, tawaflah, tidak ada waktu haram. Pasal apa? Pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kata sebagai tanda keistimewaan Makkah itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak ikut tak baca kitab kita malam ni. Saya duduk cerita pasal Mekah ni, pasal apa? Pasal ini season orang nak pergi Mekah. Cantik kalau sebelum kita pergi Mekah kita dapat vitamin-vitamin ini. Cantik. Daripada kita celapak pi, tu bahasa dia. Bagi orang yang tak hati apa tapi ada duit tapi nak pi, dia celapak pi. Dia celapak pi Mekah dalam keadaan dia kosong, dia tak tahu apa, duk ikut lagu sampah hanyut dalam sungai. Ayam pikuk mana, dia pikuk tu. Orang pikuk mana, dia tala pikuk tu. Dia pun tak tahu apa. Orang tawah, dia tawah. Orang sa'i, dia sa'i. Orang tak sesat, dia sesat. Lalu tu punya duk jadi. Jadi biar kita nak pergi ke tempat yang macam tu punya berharga, macam tu punya tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita well prepared dari segi knowledge, dari segi kesedaran, dari segi semangat ada kat kita. Bismillahirrahmanirrahim, langkah pi. InsyaAllah yang kita bawa balik ialah haji yang mabrur. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 30. Muka surat 30. Tajuk malam ni pun berkaitan, iaitu Maqam Ibrahim. Nih, tajuk malam ni dia nak tengok tentang Maqam Ibrahim. Disebutkan Maqam Ibrahim ini di dalam Al-Quran. Maka dia main satu perbincangan tentang Maqam Ibrahim. Apa makna maqam? Tempat berdiri. Qama, berdiri. Qiyamul lail, maksudnya apa? Berdiri malam untuk sembahyang sunat. Maqam maksudnya tempat berdiri. Kan zaman saya kecil-kecil dulu, saya satu ustaz mengajar di masjid kampung tu. Dia tak pernah pergi haji lagi. Cerita pasal Maqam Ibrahim, orang tanya dia, kata ustaz, Maqam Ibrahim ni apa dia? Dia kata kubur Nabi Ibrahim. Dia kata. Habis semua dengar pun faham. Lagu tu punya doa dah.
Pasal dia pun tak nak pergi zaman tu pula, zaman tahun 70 apa, kurang lah. Hadut dengar pun tak tahu apa. Ustaz kata makam kubung lah. Malam ni kita nak tengok makam Ibrahim. Apa makna makam? Maksudnya tempat berdiri ataupun tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihi salam semasa dia bina Kaabah. Kalau kita tengok cerita dia, ada cerita, kan tuan-tuan boleh rujuk dalam buku banyak lah ni, dan dah diterjemahkan pun dalam bahasa Melayu. Di antaranya di dalam Tarikh Makkah. Tarikh dalam bahasa Arab ni maksudnya sejarah. Tarikh Makkah maksudnya dalam buku sejarah Makkah, muka surat 48, dia cerita. Dia kata makam Ibrahim itu adalah satu batu yang dikutip oleh Nabi Ismail alaihi salam, bawa mai ke bapa dia Nabi Ibrahim untuk bapa dia berdiri di atas batu tu semasa nak bina Kaabah. Asal batu tu dia kata adalah batu yang pikutip, yang Nabi Ismail pikutip, bawa mai ke pak dia guna untuk pijak untuk nak berdiri buat Kaabah. Dan Kaabah itu kata di dalam Tarikh Makkah ini, Kaabah itu dibina pada asalnya dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri. Bongkah-bongkah batu tu anak dia Nabi Ismail pergi kutip bawa mai, hulung dekat dia. Dia pegang batu tu, dia susun untuk dijadikan binaan Kaabah. Yang susun itu ialah Nabi Ibrahim sendiri. Kata di dalam buku Tarikh Makkah. Itu sebab kita heran kadang-kadang 25 Nabi dan Rasul, tapi kita umat Nabi Muhammad ni masa duk baca tahiyat, masa duk baca tasyahud, kita cuma sebut Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim saja. Apa istimewa orang tua ni? Banyak-banyak Nabi tak disebut nama, tapi nama Nabi Ibrahim disebut, bahkan diselawat ke atas dia. Rupanya jasa dia besar sekali. Tangan dia membina Kaabah itu sendiri. Dan kata di dalam Tarikh Makkah, dia kata setiap kali bangunan Kaabah tu naik semakin tinggi, setiap kali itulah batu yang dia pijak ni, yang kata makam Ibrahim ini, turut meninggi. Dia jadi lift. Dia pijak atas tu, bila dia bina-bina naik tinggi, batu tu naik, batu tu naik, batu tu naik, batu tu jadi lift. Itu yang dicatatkan di dalam Tarikh Makkah. Dia tulis lagi di sana, dia kata apa? Apabila siap binaan Kaabah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bila siap binaan Kaabah tu, daripada atas batu ni yang kata makam Ibrahim, tempat dia pijak ni, daripada atas batu tu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seru umat manusia seluruh dunia supaya mengerjakan haji di Baitullah. Dia berdiri di atas batu tu, dia seru semua orang ada panggil mai buat haji di situ. Dalam satu kitab lagi dia kata kitab Akhbar Makkah, cerita-cerita Makkah. Akhbar maksudnya berita, berita-berita Makkah, jilid 1 muka surat 446. Dia buat mai lagi, dia kata apa? Setiap orang yang dah ditulis Allah, dia beriman kepada Allah, dan telah ditulis oleh Allah bahawa dia akan dijemput untuk buat haji. Ketika Nabi Ibrahim seru jemput untuk mai buat haji, semua orang ni yang di Lauh Mahfuz nama sudah ditulis akan jadi orang beriman, akan jadi orang yang mai ke Mekah untuk buat haji. Mereka masih di alam arwah, tetapi mereka sambut seruan Nabi Ibrahim itu di alam arwah. Mereka sambut seruan Nabi Ibrahim itu dengan kata dia, labbaik Allahumma labbaik. Itu ditulis di dalam kitab Akhbar Makkah, dan kitab ini diterima sebagai cerita-cerita yang boleh diterima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kedudukan asal makam Ibrahim, tak baca ini gezek apa punya panjang. Kedudukan asal makam Ibrahim tu tang mana? Kan? Ni ada ni pi haji dah, yang pi umrah 2, 3, 14 kali pun ada kan. Pernahkah kita tahu tu makam Ibrahim tu asal dia tang mana?
Tidak ada sepakat di kalangan ulama. Bahkan bila dihimpunkan, ada dua pendapat kuat tentang kedudukan makam Ibrahim. Pendapat pertama, dia kata sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, mailah sampai ke zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Makam Ibrahim terletak di tempat lah ni. Jadi pendapat pertama, memang situ tapak dia. Tapi zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, banjir besar mai ke Mekah. Kan sampai hari ni tuan-tuan masuk internet, type saja banjir Mekah, gambar-gambar lama zaman banjir tu nanti keluar. Pergi dekat image, dia keluar gambar. Jangan pula satu orang tu kata, Mekah negeri padang pasir pun boleh banjir. Jangan dia buat bangang macam tu. Memang biasa jadi, gambar pun ada. Itu yang panggil bangang tu bukan pasal apa, pasal benda tu proven. Dia boleh hidup buat heran aku tu. Lah ni pun duk jadi, lah ni pun jadi. Tapi bila jadi, orang kata ini masalah perparitan. Masalah perparitan di Makkah, mereka negeri korang hujan lah apa, mereka tak apa peduli pasal parit. Mereka punya engineer jurutera daerah Jabatan Parit dan Saliran ni otak tak jalan. Orang tu kata macam-macam. Buta boleh dosa. 2 tahun lepas ke apa-apa, ni dia ayat dekat halaman tawaf tu, ayat paras buku lali. Tapi saat dia nanti hilang lah. Tapi dia tak ada lari ayat tu jadi lagu tu. Dulu, zaman dulu banjir pakai dada. Dataran tawaf itu pakai dada. Maka pendapat yang pertama kata pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sudah jadi banjir besar. Pada ketika itu makam Ibrahim tu dibawa ayat. Yang kemudiannya penduduk Makkah yang ada pada zaman itu ambil balik makam Ibrahim, mereka pergi letak berkembang dengan pintu Kaabah sebelah kanan. Kalau kita menghadap pintu Kaabah, sini Hajar Aswad, sini pintu Kaabah, in between ni Multazam. Pintu Kaabah balik kanan ni, mereka pergi ambil daripada tempat hanyut dia tu, mereka ambil mai, mereka pergi letak berkembang dengan pintu Kaabah di sebelah kanan. Bila Umar Al-Khattab mai ke Mekah, dia tengok, dia kata jangan, pindah balik ke tempat asal dia, letak balik tempat hari ini. Itu pendapat pertama. Yang ni ada, tuan-tuan boleh buka di dalam Fathul Bari, ada cerita benda ni. Fathul Bari, kitab syarah Al-Bukhari, ada cerita benda ni. Pendapat yang kedua, dia kata sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq, Kaabah, makam Ibrahim itu memang kedudukan dia berkembang dengan pintu Kaabah belah kanan. Ini pendapat kedua. Memang pada awal daripada zaman Nabi Ibrahim, mai zaman Nabi, mai zaman Abu Bakar, memang kedudukan makam Ibrahim tu berkembang dengan dinding Kaabah di sebelah kanan pintu Kaabah. Memang di situ kedudukan dia. Tapi Umar Al-Khattab yang pindahkan dia pergi ke tempat hari ini. Itu pendapat kedua. Dan tidak ada siapa bangkang tindakan Umar alih makam Ibrahim daripada duk berdempet dengan pintu Kaabah belah kanan tu, bawa pergi ke tempat lah ni. Tak ada siapa bangkang. Pasal apa? Pasal dia ingat balik Umar yang mula-mula mencadangkan kepada Nabi supaya dijadikan makam Ibrahim itu musalla. Hak tu hak kita nak baca sekali lagi. Umar yang cadangkan. Tiba-tiba Allah turun ayat Quran mengiyakan cadangan Umar. Jadi kalau Umar pernah mencadangkan supaya dijadikan makam Ibrahim itu musalla, hari ini kalau Umar suruh pindah, sudah tentu Umar mendapat petunjuk daripada Allah. Semua orang sepakat, tak ada siapa bangkang. Maka makam Ibrahim diletakkan di tapak lah ni. Hak kita duk tengok lah ni. Itu pendapat yang kedua. Kalau tuan-tuan baca dalam Ibnu Katsir, mai cerita pasal ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ni, dia bawa mai cerita tu. Tahun yang terkini, tahun 1377 Hijrah. Apa tahun lepas? Lah ni 1435, tolak 1377.
Pada tahun 1377, ulama Saudi bincang untuk nak ubah kedudukan makam Ibrahim itu pi jauh sikit lagi, kerana kedudukan dia mengganggu laluan tawaf. Mengganggu laluan tawaf. Dulu tak apa ramai lah orang, satu musim haji 3 juta, 3.5 juta, 4 juta orang duk ada, semua duk ada tumpuk tang tu. Bila dia zahmah, bila dia main sesak duk bertolak tu, makam Ibrahim tu sudah mengganggu laluan tawaf. Bila pi tang tu, dia jadi nak kena elok makam Ibrahim. Dengan puak duk raba cermin tu pun satu, dengan puak duk tempek pipi di yang ni pun bukan 1, 10. Hengenah nak rabat naik di atas makam Ibrahim tu pun ada 3. Dengan puak-puak ni punya duk kacau. Keadaan di situ sudah jadi bottleneck. Bila dia pipi, dia tak boleh nak terus, pasal di makam Ibrahim itu ada gangguan banyak. So geng ni akan pecah, satu pi belah kanan, satu pi belah kiri. Belah kiri sudah jadi bottleneck. Bila dia jadi bottleneck, keadaan di situ jadi kacau bilau. Maka ulama Saudi tahun 1377 bersidang untuk nak alih makam Ibrahim pi ke lain. Perbincangan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Keputusan jangan pindah kerana dia boleh membawa kepada fitnah besar. Macam minggu lepas tuan-tuan dikejutkan dengan WhatsApp nak pindah kubur Nabi. Macam itulah. Tak ada pasal ni di Malaysia ni, jadi bergaduh ni. Tak pindah pun, bergaduh di Malaysia ni. Ustaz ni boleh ke ustaz ni buat kerja lalu ni? Boleh ke ni? Ini tentu puak Wahabi punya kerja. La ilaha illallah. Betul ke? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita tentang makam Ibrahim. Cuba kita tengok apa perbahasan tentang makam Ibrahim ini. Kata dia, makam Ibrahim bermula, yang masyhur makam Ibrahim itu ialah batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atasnya. Itu yang ditulis dalam kitab. Pada waktu dia membina Kaabah dengan anaknya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang adalah sekarang ini ditaruh di dalam satu rumah kecil di antara Telaga Zamzam dan Kaabah hari ini. Hari ini tuan-tuan tengok, imam Masjid Haram, imam Al-Masjidil Haram, bila dia jadi imam, dia duduk tahu mana? Dia duduk in between. Tuan-tuan masuk tadi, balik dalam internet, type tengok live Makkah, boleh tengok kedudukan imam Masjidil Haram bila dia mengimamkan sembahyang, especially sembahyang subuh, maghrib dan Aisyah. Zuhur Asar ni dia berubah tempat sebab panas, tapi subuh, maghrib, Isya, disitulah spot dia. Tang mana? Sebelah kanan dia ada makam Ibrahim, sebelah kiri dia penjuru Hajar Aswad. Dia akan ambil center tu untuk sembahyang sampai hari ini. Okey, dia kata yang ada sekarang ini ditaruh di dalam satu rumah kecil di antara Telaga Zamzam dan Kaabah. Itu kedudukan dia. Adalah batu itu asalnya terletak di tepi Kaabah, dia kata. Yang kata batu, yang kata tempat pijak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam semasa membina Kaabah itu, dia kata adalah batu itu asalnya terletak di tepi Kaabah. Tadi kita cerita dua pendapat tadi ni. Hari ini dia nak beritahu. Kemudian dijauhkan orang sedikit daripadanya, lebih kurang 20 elah. Bawa lari daripada dinding Kaabah. Dulu duduk berdempek, dia kata. Dan orang-orang tawaf menempuhi antaranya dan antara Kaabah. Dia bila dia shift benda tu mai ke tengah sikit, bila orang tawaf duduk berjumpa dengan kedudukan makam Ibrahim itu, dia kata. Dan kata ulama, ialah batu yang ada bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam tu. Ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Di situlah dia step dulu, dia duduk pijak berdiri semasa dia bina Kaabah dulu ni. Dan kata Qil, ada satu pendapat kata makam Ibrahim itu ialah masjid, ialah Masjidil Haram semuanya. Itu pendapat yang katakan makam Ibrahim itulah sebenarnya spot masjid yang betul. Dan kemudiannya ulama kata ini pendapat semua tidak kuat kerana tidak disokong oleh nas yang sahih. Okey, tapi itu pendapat. Dan kata Qil, ada satu pendapat lagi kata dikehendaki dengan makam Ibrahim itu ialah sekalian tempat yang orang-orang hadir mengerjakan haji.
kedudukan makam Ibrahim itu sama seperti Arafah, sama seperti Muzdalifah, samalah seperti tempat melontang di Mina dan sebagainya. Ada satu pendapat lagi kata makam Ibrahim ini di antara spot, di antara tempat penting. Seperti mana pentingnya Arafah, seperti mana pentingnya Muzdalifah, seperti mana pentingnya Mina, seperti mana pentingnya di Mina tu ada 3 jamrat, macam itulah pentingnya yang katakan makam Ibrahim ini. Dia termasuk di dalam himpunan, di dalam package haji. Dia kata kalau kata pergi Mekah buat haji, dia mesti kena salah satu tempat yang sama penting dengan Arafah. Itu pendapat, dan pendapat itu juga kemudiannya dikatakan tidak disokong oleh nas yang sahih, tapi itu pendapat ulama. Dia kata dan yang sahihnya ialah bahwasanya makam Ibrahim itu adalah satu batu yang digunakan untuk berdiri imam-imam sembahyang di sisinya. Yang tu yang sahih. Sampai hari ini makam Ibrahim duduk dah balik kiri, pintu Kaabah duduk dah balik kanan, Imam Sudais nanti duduk di situ untuk mengimamkan sembahyang di Masjidil Haram. Tuan masuk tengok dalam YouTube, kita duk heran pasal apa dia duk sembahyang, polis tak sembahyang. Kalau Maghrib Isya tak apalah, Jumaat mereka tak sembahyang. Duk tunggu 6 orang 5 orang duk ada, dia duk sembahyang Allahu Akbar, balik sini ada 2 polis ni, 2 polis pinu, semua duk tunggu dengan walkie-talkie tu, dia punya area dia nak berdaya, semua duk ada kot tu. Tengok apa lepas ni Jumaat pun tak sembahyang apa semua ni. Untuk masuk dalam YouTube type tengok saya lagi, cubaan membunuh Sudais ketika dia sedang mengimamkan sembahyang. Ada dalam YouTube. Tu tengok gambar apa dalam YouTube, kau tak tengok yang tu. Kan? Dia tengah duduk sembahyang, satu cepih kata bangkit daripada saf orang duduk sembahyang tu, cepih kata bangkit, talkam pergi duk pegang pisau. Inilah guna polis-polis yang tak sembahyang ni, untuk nak protect ni imam yang duduk sembahyang ni. Talkam pergi, dia pegang dia, bakai dia, perebah dia, terus tangkap bawa pergi. Pasal apa tuan-tuan? Sayyidina Umar pun mati kena tikam. Sayyidina Umar nak cari seumpama Sayyidina Umar sebagai pemimpin senang tak tuan-tuan? Ada orang tikam dia. Walaupun dia kata bukan dia nak tikam, orang upah dia suruh tikam, tapi ada orang yang upah dia suruh tikam. Satu pemimpin, satu khalifah yang seadil itu pun ada orang nak bunuh, apatah lagi orang biasa ni. Cubaan untuk nak membunuh sentiasa ada di mana-mana. Maka orang-orang tertentu ini mesti dikawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Dia kata hari ini makam Ibrahim itu menjadi tempat imam semayang di sebelah dia. In between tu imam akan duduk semayang. Dan kata tafsir Khazin di dalam tafsirnya, bahwasanya makam Ibrahim itu menjadi tempat yang berdiri imam sembahyang di tepinya. Itu kata tafsir Khazin. Masalah tafsir ayat 125 surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Itu ayat yang kita nak sembang, yang kita nak bincang pada malam ini. Sesungguhnya dalam masalah 42 tadi telah disebutkan ikhtilaf ulama pada maksud makam Ibrahim itu. Makam Ibrahim yang disebut dalam Quran tadi kata wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla. Apa maksud musalla tu? Itu yang dia nak bincang. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas anna Umar radhiyallahu anhuma qala ya Rasulullah law sallaina khalfal maqam. Itu hadis dia. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jikalaulah sekiranya kita boleh sembahyang di belakang makam Ibrahim, alangkah bagusnya. Masa tu belum ada lagi perintah suruh pergi sembahyang dekat dengan makam Ibrahim, tak ada lagi. Umar ni sudah main idea. Maka dia propose, dia mencadangkan benda ni kepada Nabi SAW. Umar kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, kalaulah
kita boleh jadikan makam Ibrahim itu tempat semayang kita, alangkah baiknya umat pergi cadang benda tu. Sambung hadis tu, dia kata fanazalat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, maka turun wahyu daripada Allah membawa ayat yang bermakna, dan jadikanlah oleh kamu akan makam Ibrahim itu tempat sembahyang kamu. Umat propose benda tu, dia cadang benda tu dekat Nabi, pum, turun mai ayat. Dalam satu hadis kata apa, sebelum malam ayat turun. Dia cadang siang ni dekat Nabi. Nabi tak berani nak respon pasal perintah Allah belum ada. Nabi tak berani nak respon, Nabi tak mau nak memandai-mandai dalam hal syariat, dalam agama. Umat bagi cadangan, Nabi kata aku tak boleh nak terima pendapat hang, Tuhan belum kata apa. Sebelum maghrib turun ayat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, wahai Muhammad, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla, sebagai tempat sembahyang. Berdebuk kata sama dengan cadangan Umar Al-Khattab. Hebat tak Sayyidina Umar ni? Sangat hebat. Dia ada banyak lagi benda lain yang dia bagi cadangan, kemudiannya Allah turun ayat endorse cadangan dia. Dalam masalah hijab orang perempuan pakai tudung dan sebagainya, juga cadangan Umar turun ayat, Allah endorse. Maka Umar Al-Khattab ini di kalangan sahabat-sahabat lain, mereka respect dia. Memang hebat dia ni. Pasal apa? Pasal beberapa kali cadangan dia disokong dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak cakap lebih kurang dekat dia tak boleh, kerana dia sangat istimewa di sisi Allah dan di dalam Islam. Pun macam tu, tengah duk jadi imam sembahyang subuh, kawan mai cacak pisau belakang dia, mati berakibatkan daripada orang tikam waktu tengah sembahyang subuh. Kan kita baca sejarah tu, dia kena tikam, dia jatuh terus dia jerit. Dia kata tangkap anjing itu. Umar kata anjing, tangkap anjing itu. Kemudiannya dia dapat ditangkap. Dalam keadaan duk sakit kena tikam pisau ni, dalam keadaan duk sakit tu, Umar kata dekat anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, ya Abdullah, pergi rumah Aisyah lah ni. Dia kata, pergi rumah Aisyah lah ni, tanya Aisyah, Ustaz, kalau sekiranya aku mati, boleh tak tanam aku sebelah Nabi? Ya Allah. Dia kata dekat Aisyah, dekat anak dia, bisa jumpa Aisyah, iqra salam alaih, sampaikan salam aku kepada Aisyah. Tanya dia, Ustaz, kalaulah aku mati ni kerana ni boleh tak tanam aku sebelah Nabi? Hebatnya Umar ini, sayang dekat Nabi, sayang dekat Abu Bakar ni, sampai macam tu sekali. Nabi dah ada situ, sebelah Sayyidina Abu Bakar dah ada, dia nak minta tempat yang ketiga. Abdullah lari pergi rumah Aisyah, bagi tahu bapa aku kena tikam. Bapa aku tanya macam ni. Aisyah kata, aku memang ada ingat tempat tu aku nak duduk. Pasal apa? Rasulullah suami aku, Abu Bakar bapa aku ada ingat nak duduk tempat tu, tapi kerana Umar mau, aku bagi kat Umar. Dia kata, Masya Allah. Sejarah ni bila kita baca, tuan-tuan, harmoni kehidupan mereka ni, harmoni. Ini cerita dia. Jadi Umar Al-Khattab ini orang hebat dia ni. Baik, so kata dia di situ, dia mencadangkan benda tu kepada Nabi SAW, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi an Anas anna Umar qala, ya Rasulullah, law sallaina khalfal maqam fanazalat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat kata jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla. Kata At-Tirmizi, bermula itu hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi satu lagi riwayat. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, law ittakhazta min maqami Ibrahim musalla. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu,
telah berkata aku bagi Nabi SAW, kalaulah kiranya Tuan hamba ambil makam Ibrahim itu buat tempat sembahyang, sama macam riwayat tadi, Umar pergi cadang dekat Nabi, dia kata kalaulah boleh jadikan makam Ibrahim itu tempat sembahyang, alangkah baiknya. Maka kata Anas bin Malik, fanazalat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, maka turun ayat Quran firman Allah, kira-kira maknanya, dan ambillah oleh sekalian kamu akan makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Sama, dua hadis mai cerita yang sama. Kata At-Tirmizi itu hadis hasan lagi sahih. Tengok di bawah tu dia kata tafsir musalla pada ayat tersebut adalah hadis tadi, kata Khazin, dan telah bersalah-salahan ulama. Khazin ni tafsir, tuan-tuan, dia ada kitab tafsir dia. Khazin ini dia bukan nama tafsir Khazin, tapi orang panggil dia tafsir Khazin. Nama kitab tafsir dia ni Lubabut Ta'wil, itu nama kitab tafsir dia, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, itu nama kitab dia. Tak ada langsung nama Khazin ni, tapi oleh kerana penulis kitab ini dipanggil dia ni Imam Khazin, maka dipanggil tafsir dia tafsir Khazin. Nama dia pun bukan Khazin pun, nama dia Alauddin, tapi orang panggil Khazin. Tafsir dia orang tak panggil tafsir Alauddin, orang panggil tafsir Khazin. Dan kitab tafsir Khazin ini menjadi rujukan ramai ulama. Bila buat kupasan tentang apa-apa, dia akan refer kepada ni, dia kata tafsir Khazin, dan berkata Khazin di dalam tafsirnya. Dia ni, dia menyiapkan kitab tafsir Khazin ni umur 47 tahun. Umur dia dah 47 tahun, siap tafsir Khazin ini berapa jilid. Hebat, ulama dulu hebat, tuan-tuan. Mereka tak ada masa nak pergi duk kata ke orang apa semua, tak ada masa. Mereka duk tulis kitab, duk mengarang kitab, duk mengajar. Hebat mereka ni. Dan dia, isi kandungan dia yang kata tafsir Khazin ini istimewa, isi kandungan tafsir Khazin ini istimewa dia pasal apa? Dia garapkan semua sekali. Bila mai ayat Quran, perbahasan ayat Quran itu dia masukkan hukum fiqh, hukum fiqh masuk. Dia masukkan sejarah Islam di dalam tafsir dia. Dia masukkan mau'izah. Mau'izah ni maksudnya nasihat-nasihat. Dia baca, dia tafsir satu ayat Quran, dia bagi tahu apa makna dia, dia bagi tahu sejarah tentang ayat tu, sekali dengan dia nasihat orang yang baca kitab dia. Contoh bila dia tafsir apa surah Sajdah ni, kan dalam surah Sajdah dia kata tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kan ayat tu. Ayat tu nak cerita kata orang beriman, orang yang bagus-bagus ni ialah orang yang kurang tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang beriman ni, orang yang bagus iman ni ialah orang yang sentiasa menjauhkan lambung dia daripada madaji', daripada tempat tidur. Maksudnya orang beriman ni dia kurang tidur, dia banyak ibadat. Itu tafsir, cerita makna dia dan tafsirnya. Tapi yang kata Khazin ini dalam tafsir dia, dia bukan habaq yang tu saja. Dia sekali dengan anjurkan orang suruh semayang malam. Yang tu yang kata mau'izah. Dia bagi satu nasihat, dia bagi pengajaran, dia motivate orang, suruh orang ni jadi rajin untuk bangkit qiyamul lail. Ini keistimewaan tafsir Khazin. Cuma tafsir dia duk kena bantai. Pasal apa? Pasal dalam kitab tafsir dia, tafsir Khazin ini, banyak juga riwayat-riwayat Israiliyat. Dia duk main cerita-cerita. Bila orang tanya balik ada hadis ke tak boleh nak tunjuk hadis. Kan dia duk main cerita-cerita macam tu. Jadi ada pihak yang duk hentam tafsir Khazin ini kerana di antara isi kandungan dia ni ada benda-benda ni, benda-benda Israiliyat. Tapi dia diterima sebagai kitab tafsir yang hebat macam tu. Baik, so dia kata di sini, kata Khazin telah bersalah-salahan ulama pada firman Allah tentang musalla itu. Maka orang yang mentafsirkan makam itu dengan tempat hadir orang-orang haji dan tempat untuk nak mengerjakan haji, jadilah musalla itu maknanya tempat berdoa. Itu pendapat yang mengatakan
makam Ibrahim tu sama macam Arafah, sama macam Muzdalifah, sama macam Mina, maka mereka kata makam Ibrahim itu ialah tempat ibadat, tempat untuk berdoa di situ. Itu satu. Dan siapa ulama mentafsirkan al-maqam itu dengan makna batu yang menjadi tempat Nabi Ibrahim berdiri di atasnya, maka jadilah makna musalla itu ialah kiblat yang disuruhkan orang sembahyang di tepinya. Ya ni, bagi orang yang kata makam Ibrahim itu tempat batu itu tempat Nabi Ibrahim berdiri masa nak bina Kaabah, maka mereka kata makam Ibrahim itu tempat untuk kita berdiri sembahyang di sebelah dia. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua inilah qaul yang sahih. Dia kata inilah yang sahih. Jadi makam Ibrahim ni tak ada apa, tak payah bila pi sana pi lurut cermin tu duduk topong tengok lagu tu, tak cukup dengan tu pi duduk cum pula bagi bunyi ceput lah cum. Semua segala kekarutan yang ada di sana ni macam ni. Ada yang lagu pi duduk tembak pipi di cermin tu, air mata duduk turun deras lagu tu pun ada. Bila air mata turun dia ambil air mata dia tonyong pula. Marahlah Bangla duduk cuci tu. Datang punya pasal aku kerja sudah jadi banyak. Tapi duduk tembak muka ngeh-ngeh duduk meleleh di situ dia. Tu yang polis Saudi duduk tiba atas belakang tu. Pasal makam Ibrahim ni dia kata apa dia? Tempat untuk kita berdiri sembahyang di sebelah dia. Bukan suruh kita pergi buat pelik-pelik di situ, bawa siap-siap dah sapu tangan, kain apa ni, bawa special sampai orang tu dia pula duk tolong lap. Jadi Bangla ni tengok dia kata, dia ni bila lapor diri mai duk jadi petugas Masjidil Haram, dia rupanya dia lap tu kain tu dia nak ambil balik. Dia nak balik pula, dia nak pesan kat bini dia pula, esok kalau abang mati kain ni buh dalam kain kapan sekali, dia kata. Pasal apa esok muka nakil mai abang ti habang kat dia. Tak nampak kain aku bawa ni. Hantar kain apa ni? Tuan-tuan, ibadat yang suci murni itu dicemari dengan amalan-amalan yang sangat khurafat ini. So malam ni dia nak beritahu kat kita, makam Ibrahim ni dia adalah batu tempat Nabi Ibrahim hidup berdiri pijak masa dia bina Kaabah. Dan Quran turun main nak bagi tahu istimewa dia apa dia? Jadikan dia sebagai tempat semayang. Itu saja. Jangan hidup merepek lebih pada tu. Ini dia nak beritahu. So pendapat yang mengatakan semayang di sebelah makam Ibrahim, dia kata itulah qaul yang sahih. Dia kata very clear, dia beritahu. Kerana lafaz sembahyang itu apabila dikatakan dia dan disebutkan dia, maka tidak terakal daripadanya melainkan sembahyang yang maklum, yakni sembahyang yang mempunyai rukuk dan sujud dan sebagainya. Jadi kita bila habis tawaf pi ke area di sebelakang makam Ibrahim tu, sambil duk pi tu, kalau Nabi sambil duk pi tu, Nabi baca ayat yang kita duk baca tafsir ni, wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Sampai di belakang tu Allahu Akbar, sunat tawaf 2 rakaat. Dalam hadis lagi detail beritahu 2 rakaat itu Nabi buat macam mana? Allahu Akbar iftitah, lepas tu Fatihah, lepas tu qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Bangkit rakaat kedua sekali lagi, Fatihah, qul huwallahu ahad. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, turun di bawah tu masalah dia kata fikiran Sayyidina Umar berbetulan dengan wahyu. Itu atas sikit tu dia ulang benda yang sama. Fikiran Sayyidina Umar berbetulan dengan wahyu. Kata ulama, adalah hadis di dalam masalah tadi menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nak cerita kelebihan dia. Kata ulama, adalah hadis di dalam masalah itu menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar, iaitu menunjukkan fikiran Sayyidina Umar itu bertepatan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebagaimana tersebut di dalam tafsir Baydawi, dia kata ruwiya annahu alaihi salatu wassalam akhadha bi yadi Umar radhiyallahu anhu wa qala hadha maqamu Ibrahim, faqala Umar afala nattakhidhuhu musalla, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam umar bidzalik falam taghib asy-syamsu hatta nazalat. Kita abang tadi dia main dah cerita dia.
Dia kata apa? Artinya diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah pegang tangan Sayyidina Umar seraya Nabi bersabda, Nabi kata, inilah maqam Ibrahim alaihissalam. Ini cerita. Hadis ni dibawa di dalam tafsir Baydawi. Nabi pegang tangan Sayyidina Umar, tarik pergi dekat makam Ibrahim. Lepas itu Nabi kata dekat Sayyidina Umar, Nabi kata dekat Sayyidina Umar, wahai Umar, haza maqamu Ibrahim. Nabi kata Umar, ini adalah makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri masa dia bina Kaabah dulu. Bila Nabi buat macam tu dekat dia, maka kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, maka tidakkah kita boleh ini Nabi sendiri syariat turun melalui dia. Selagi tak main perintah Allah dalam Quran, Nabi tak berani duk reka buat apa-apa benda. Oh, kita hari ni champion tuan-tuan. Kita reka benda dalam agama ni tak tahu nak habaq. Tak ada satu hadis pun cerita suruh buat macam tu, kita pergi buat. Semata-mata dengan andaian aja, andaian kata takkan tak boleh buat lagu ni, ini buat untuk kebaikan. Nabi SAW bila Umar bin Al-Khattab mai cadang dekat dia, ya Rasulullah, kalaulah ini makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri masa bina Kaabah, alangkah baiknya kalau kita jadikan tempat yang macam ini di sebelah dia kita semayang. Nabi jawab dekat Sayyidina Umar Al-Khattab, lam umar bidzalik, aku belum terima perintah Allah tentang benda ni, aku tak berani kata boleh. Itu dia. Tuan nampak tak macam mana syariat Islam ini dipelihara? Tidak ada ruang untuk reka cipta. Begitu. Maka kata Sayyidina Umar, maka tidak lenyap matahari. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tiada lenyap matahari lagi pada hari itu. Turun firman Allah, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Dia kata belah siang ni tak ada nak maghrib, turun ayat Quran. Allah menyokong cadangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia. Maka Nabi SAW pun menjadikan makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Turun ayat baru Nabi buat. Begitu. Kata Baydawi lagi, adalah suruh itu suruh sunat jua. Dia kata, jadi pergi sembahyang di area belakang makam Ibrahim itu bukan wajib, sunat. Kalau boleh, cantik. Tapi dengan zaman hari ini manusia ni macam ulat punya ramai di Mekah ni. Kalau lepas tawaf kita nak pergi duduk belakang makam Ibrahim semayang ni, hampir-hampir tak boleh. Apatah lagi bagi orang yang daif dan lemah, orang tua-tua, tak sadu gagah. Nabi juga duk ongkah, Nabi juga ongkah. Tengok sampai hospital, dia tak sampai di situ. Kadang-kadang tabung haji duk pesan dekat jemaah haji kan, tabung haji duk pesan tu pasal apa? Pasal nak mengambil kira ni lah kemampuan orang ni. Memanglah benda tu paling afdal, paling bagus, tapi kalau nak pergi buat benda yang afdal itu membawa mudarat sampai orang pergi buat haji hang duk hospital, jangan. Jelah musim panas, saya abang di mana masjid pada pun ni mencicah sampai 45 48 darjah Celsius ni, dia duk pi lagi ni panas, duk makin duk. Sementara nak sampai 9 Zulhijjah hari wukuf ni, panas Mekah ni, dia nak pi berapa tak tahu, dia pernah tembak pi sampai 52 darjah Celsius. Bagi orang Malaysia kalau umur 70 lebih 80 lebih dengan kederat pun dah tak ada, dengan tabung haji akan pesan, tak sahaja duk buat ni benda-benda yang orang duk habang kata ni fadilat lebih, ini lebih afdal, ini lebih aula. Bagi orang umur 25 30 lebih, hang 75 jangan duk ikut depa. Dia pun kata ni dekat nak main ni, dekat nak bertolak lagi 2 hari Ustaz Samsuri pesan ni, dia buh nama saya. Ustaz Samsuri pesan ni, dia kata kalau dah sampai Mekah ni jangan balik kalau tak bawa balik haji mabrur. Dia kata jadi di antara cara nak dapat mabrur ni apa dia? Tawaf Kaabah ni, dia kata mau 50 marrah, 50 kali tawaf. Dia kata jadi 50 ni pula Ustaz abang terang hari tu ni 50 kali 7, dia kata
350 dia duduk tawar hospital sana lah. Orang pergi Mekah pun kena bawa dia dengan ambulan pergi. Pasal apa? Pasal wukuf nak kena pergi juga. Al-hajju Arafah, haji itu ialah Arafah. Hang sakit ke, hang tak sedang diri ke apa ke, depa posok dalam ambulan, depa pedrai pergi juga bagi sampai juga di atas bumi Arafah. Walaupun kaki dia tak pijak bumi Arafah, tayar ambulan pijak pun jadilah. Janji dia sampai di Arafah. Pasal apa? Pasal Arafah itu rukun. Hang tak ada di sana dalam tempoh wukuf, tak ada haji. Al-hajju Arafah, haji itu ialah Arafah. Dia ni pasal apa? Dia kata pasal Ustaz Samsuri ni aku jadi menjadi. Jenuh saya. Jadi itu sebab abang siap-siap ke darat kita boleh buat, tak boleh buat. Yang tu satu bab yang nak kena ambil kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan dulu tabung haji kata sebelum tempat melontar jadi berapa tingkat tu, dulu pakai duduk melontar bawah tu, tabung haji pesan jangan siapa pergi duduk tebiang tu, jangan siapa pergi duduk tebiang nak melontar pagi 10, jangan, tunggu malam baru pergi. Pagi 10 jangan pergi, dia kata. Dan kita daripada Arafah 9 hari bulan. Lepas itu biasanya dekat maghrib kita akan bertolak mai ke Muzdalifah. Ada yang tolak pukul 9, pukul 10, pukul 11, pasal kita kena ada di Muzdalifah selepas tengah malam. Daripada Muzdalifah, kalau dulu baih tu juga kita turun saja, naik balik baih tu, dia bawa main Mina. Allah dia tinggal tentu baih lain nanti main ambil, bawa main Mina. Bila sampai di Mina ni, kadang-kadang ada orang sampai dekat nak subuh baru sampai di kemah Mina, turun-turun di situ duduk tak rasa dengar bang masuk waktu subuh, mayang subuh dia rendah dalam kemah ni. Habis mayang subuh dia duduk nampak Jamrah Aqabah tu, mata lagu duduk main berkaca tu, macam dia duduk tengok Jamrah Aqabah, dia nak terekam pergi. Tabung haji abang dah kursus haji bersiri ni tak tahu sampai berapa siri, siap dengan perdana pula lagi main tadi, duduk pesan jangan duduk terpapi time tu. Dia tak boleh, dia celapak lagi sekali, dia celapak pi. Tuan-tuan, masa tu sebelum jadi bertingkat dan ini, masa tu semua nak terjun pergi buat pada pagi 10 Zulhijjah. Tuan-tuan, seh orang Malaysia ni, seh badan orang Malaysia ni kaki tak jejak tanah, kena himpit kiri kanan ni, kaki dua lagu tu. Jadi yang boleh cerita ni pasal apa? Pasal saya di antara orangnya yang kan? Orang yang bantah masa tu turun pergi pagi tu juga, kata kawan perempuan jom. Dia kata tak apa kan masa ni, aku ada, turun pergi. Ya Allahu Akbar tuan-tuan, bunyi batu duk kena jamrah tu saja, Jamratul Aqabah pagi 10 tu, bunyi batu tu saja satu irama apa tak tahu, dia bunyi tu, dengar bunyi batu tu pun dah takut. Duk jauh lagi daripada jamrah ni, kira kalau lempak memang kena kepala orang, tak kena batu. Duk pi tu kaki tak sampai tanah dah. Dia angkat kita, dia angkat, duk tengok tanah pun tak nampak, orang rapat semua ni. Dan akhirnya berjayalah 7 biji settle Jamrah Aqabah. Sedang-sedang tinggal kain pinggang saja, kain atas ni pun tak tahu pergi mana. Saya bawa satu botol ayam, tinggal tudung atas saja, botol tu pun tak ada, dan selipar dua-dua belah pun tak tahu pergi mana. Macam orang kena apa kalau duduk-duduk. Jadi boleh cerita lah pasal benda tu kita dah kena. Punca dia apa? Pasal bantah, peringatan dan nasihat dan pesan orang, bantah. Kita tak ada pengalaman, kita tak dengar cakap orang pengalaman, kita belah pi, dia boleh macam tu. Mudah-mudahan saya dapatlah mabrur tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, inilah yang disebutkan di dalam bab kita duk baca ni. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia cadang dekat Nabi benda ni, Nabi tak berani kata apa, sehinggalah turun wahyu. Wahyu turun bila? Daripada dia cakap sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, wahyu sudah turun menyokong apa yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata guruku, tengok di bawah tu, dia kata guruku. Ku tu siapa dia? Idris Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata tok guru, dia kata yang tok guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi ini ialah orang yang bermazhab Maliki. Dia kata tok guru dia mazhab Maliki, dia kata.
Maka yang muwafaqah, yang sepakat ulama atas sunat sembahyang di makam Ibrahim itu ialah apa-apa sembahyang sunat. Yang kata ayat tadi, wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla, kamu jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla, sebagai tempat sembahyang. Sembahyang apa? Sepakat ulama, kata Syekh Idris Al-Marbawi, guru dia habang, kata sepakat ulama sembahyang apa pun tak apa. Sembahyang di belakang makam Ibrahim itu fadilat dia besar. Sembahyang apa? Sembahyang apa pun tak apa, dia kata. Bukan semata-mata tertentu kepada sembahyang sunat tawaf sahaja. Tak, sembahyang apa pun tak apa. Kalau kita dah ada di sana sajalah, dah sampai Mekah ni tuan-tuan, nak duduk 4-5 hari kalau pergi umrah, nak duduk 4-5 hari saja, pukul 2:30, pukul 3 pagi kita turun pi tawaf sunat, sembahyang sunat tahajud. Kalau boleh pergi ambil belakang makam Ibrahim. Masya Allah tuan-tuan, balik main hati macam minum ino, air terjun turun, rasa sejuk, rasa puas. Cara sebut tu puas, dia kata. Aku duk pi 4-5 kali dah umrah, dia kata, tapi hak kali ni puas. Pasal apa? Pasal dia boleh buat benda-benda ni according to hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kata guru kepada kepada Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata sepakat ulama sembahyang di belakang makam Ibrahim itu ialah sembahyang apa pun tak apa, dia kata, dan ialah bukan tertentu kepada 2 rakaat tawaf sahaja. Pendeknya, semua sembahyang yang dibuatkan tempat sembahyang di situ maka iaitu sunat jua. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok umat yang terpilih daripada segala umat dan yang afdalnya. Dia nak beritahu kat kita, kata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah umat terpilih. Kita ni chosen umat yang terpilih. Kita bukan coincident, secara kebetulan beranak, no. Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad adalah umat terpilih. Itu tajuk yang akan datang, insya-Allah kita akan baca yang tu. Lepas ini dia akan main perbincangan tentang ijma' ulama. Ijma' ulama itu apa? Adakah dia satu kesepakatan biasa ataupun dia adalah satu sumber hukum di dalam Islam. Kemudian dia akan main satu kisah menarik, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di hari akhirat esok, Nabi Nuh alaihi salam dibawa ke depan Tuhan. Dan Nabi Nuh alaihi salam dalam keadaan ketakutan. Bila mai di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya Nabi Nuh, "Hal ballaghta? Adakah hang telah menyampaikan segala risalah yang aku suruh hang sampaikan?" Nuh kata, "Ya, saya sudah buat apa yang Tuhan suruh." Tuhan kata, "Buat mai saksi." Siapa saksi kata hang buat kerja yang aku suruh? Nuh bagi tahu, kata, "Tanya umat dia." Bila dibawa ke depan umat Nabi Nuh, Tuhan tanya umat dia, "Betul tak Nuh kata dia dah seru hampa kepada Allah?" Umat dia berbohong. Umat dia kata, "Tak." Dalam keadaan macam tu, macam mana nak selesai? Bulan depan. Ya, ni Nabi Nuh ni. Macam mana nak selesai isu ini? Bulan depan kalau panjang umur. Kita raya haji, raya had. Hari Senayan, matang buluh tak ada. Hari Selasa, aluk setang tak ada. Hari Rabu di sini insya-Allah ada. Nanti spesial Masjid Pahim ni. Kan? Hari Rabu insya-Allah ada. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.